Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran minallah. Okey kan, kita bertemu lagi. Okey, bibit perpecahan di dalam Parti Bersatu makin hari makin gundah gulana, makin huru-hara, makin ahli-ahli parlimen tidak memberi sokongan terhadap Muhyiddin Yassin dan terhadap pimpinan-pimpinan Parti Bersatu. Kita boleh tengok satu demi satu perpecahan, satu demi satu, seorang demi seorang memberi sokongan terhadap kerajaan Anwar Ibrahim, terhadap mengesahkan Anwar Ibrahim ni sebagai Perdana Menteri Malaysia dan menyokong pentadbiran Anwar Ibrahim. Dan mereka nampak di antara perbezaan antara Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim. Sebab tu mereka pakat-pakat bertalu-talu mereka main bagi sokongan terhadap kerajaan Anwar Ibrahim. Dan Anwar Ibrahim dah cakap, kalau hampa nak peruntukan, mailah berunding, mailah berunding, mailah berunding. Tapi sampai hari ini pemerintahan mereka tak main. Bukan pemerintahan mereka, Ketua Pembangkang, Presiden Parti Hadi Awang Muhyiddin Yassin tidak datang untuk berunding untuk dapat peruntukan. Of course lah ada syarat-syarat. Dan kena ingat, pembangkang tak pernah dapat peruntukan. Daripada selepas negara kita merdeka, pembangkang tak pernah dapat peruntukan. Tak pernah dapat peruntukan. Kena ingat tu, kena ingat. Dan disebabkan zaman Ismail Sabri ada rundingan, ada supaya pembangkang ketika itu tidak menjatuhkan kerajaan Ismail Sabri. So bila bersetuju antara dua pihak, pembangkang dan juga kerajaan, dan adalah perjanjian dan terus dapat peruntukan. Disebabkan ada agreement, ada MOU, ada perjanjian. So sekarang Anwar Ibrahim ajaklah kalau hampa nak peruntukan, mai kita berunding, kita buat tanda tangan, kita buat perjanjian. So hampa nak berapa banyak, kami akan bagi. Tapi malah berunding. Sampai hari ni mereka tak main berunding kan. Jadi itu satu bab. Jadi kita boleh tengok perpecahan di dalam perpecahan. Cikgu Bat, Muhyiddin Yassin, Peja Azumo, Azmin Ali, Hamzah Zainuddin. Mereka ada satu tim. Ada tim nak menjatuhkan presiden, ada tim nak menjatuhkan pimpinan-pimpinan di dalam parti ni, ada tim untuk sekarang ni pula ada 5 orang dah memberi sokongan terhadap Anwar Ibrahim, ada tim nak remove 5 orang ni, nak tendang 5 orang ni, ada tim tak tahu kan. Dan ada tim pula di dalam Perikatan Nasional ni pula, kita tinggalkanlah Bersatu, kita dah ada orang baru, kita dah ada Tun Dr. Mahathir. Ada tim berpuak-puak sekarang ni. Dah nak berpecah, dah nak meletup sekarang ni. Jadi aku akan bawa daripada hampa, daripada selepas ahli parlimen Labuan, mula-mula sekali ahli parlimen Kuala Kangsar, lepas tu ahli parlimen Labuan, lepas tu ahli parlimen Gua Musang, lepas tu ahli parlimen Jeli, dan setakat ni dah 5 orang dah bagi sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Jadi puak-puak Perikatan Nasional ni makin hari makin koyak, makin. Dan biasalah bila depa dah kena, depa keluarkanlah tuduhan-tuduhan yang tak ada bukti kan. Tuduhan-tuduhan kata kami akan buat laporan polis lah, apa bla 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 ni untuk nak tunjuk kata depa ni tak ada masalah. Sedangkan di dalam depa pun duk berlaku perpecahan, duk berpecah belah. So jom kita dengar, aku bawa video Iswadi Moni, dia akan cerita daripada ahli parlimen Labuan sampailah ahli parlimen Jeli kan, apa yang berlaku di dalam Parti Bersatu ni. Iswadi akan bentangkan kepada kita, dia akan tunjuk berita-berita, setiap berita-berita yang dikeluarkan, setiap kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan-pimpinan parti ni. Dan ahli parlimen kerajaan pun menjawab supaya pi buat laporan polis kalau ada. Dan tiba-tiba Muhyiddin cakap, kami akan buat laporan polis. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Jom sama-sama. Tonton kita, Alhamdulillah, terima kasih. Malam ni kita bagi lagi rega kan. Dan saya dah kata hashtag 152, hashtag 152. Tuan-tuan boleh tak kita buat hashtag salam 152, hashtag 152, come on, hashtag 152. 158 Sun. Saya kata hari tu dalam live saya, 5 orang ni, saya sebelum 4 orang ni kata akan melompat, saya yang menyokong PMX, saya kata 5 orang akan menyokong PMX. Ini sebelum apa-apa yang dah berlaku ni, saya dah cakap. Sebelum masa PRN PRN
6 negeri itu ada orang geng-geng PN ni berhujah, berkempen bahawa kerajaan akan tumbang lepas PRN. Kerajaan akan tumbang lepas PRN. Saya kata, lepas PRN bukan kerajaan akan tumbang. Yang akan berpecah adalah Perikatan Nasional. Salam 152. Salam 152. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Salam 152. Walaun walaun walalala walaun 152 152 11152. Cukup jumlah 152, lebih dari cukup. 152 tuan-tuan, walaun. Saya kata 5, 4 sekarang sudah terbukti. Ada satu lagi. Siapakah mereka ini? Siapakah dia? Tu saya kata, tengok live saya. Tengok live saya. Yang pergi share live on tu buat apa? Kan? Share live saya. Saya kata PN akan berpecah lepas PRN. Saya kata pengkhianat akan dikhianati. 4 yang melompat tu, keempat-empatnya daripada parti bersatu. Siapa yang mengkhianati kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2020? Bersatu. Siapa sekarang yang dikhianati? Oleh Mahathir. Siapa sekarang dikhianati? Oleh PAS. Siapa sekarang dikhianati? Oleh orang dia sendiri, tuan-tuan. Oleh orang dia sendiri. 4 ahli parlimen bersatu menyatakan sokongan kepada PMX. 2 dah kena gantung, 2 bakal kena gantung. Panas. Panas, walaun panas. Panas walaun panas ke tu? Koyak ke? Down ke tu walaun? Down ke tu? Kan? Ini betul walaun. Tercirit dia orang, tuan-tuan. Tercirit. Kesian. Saya suka apa orang kata? Suka yalah. Prediksi saya betul, itu satu hal lah kan? Satu hal. Tapi saya suka tengok. Sebab tu kadang-kadang saya suka tengok dia orang, apa orang kata, berasa confident dengan diri dia sendiri. Berpelukkan. Saya nak carilah video kan. Saya dah lama sebenarnya nak tayang video ni. Saya lama sebenarnya saya nak tayang video ni. Now he decided to quit Intel. Memang saya suka nak tayang video ni. Tapi inilah masa dia. Yang saya rasa sesuai sangat untuk kita tayang video ni, tuan-tuan. Dan kenangan kita bersama, saya ingat lagi masa saya tak menonton video ni, tuan-tuan, tapi video ni dihantar kepada saya oleh bekas ahli PKR tu sendiri. Saya ingat bekas ahli PKR yang ikut kartel lompat, kemudian dia WhatsApp video ni kat saya dan tersebarlah video ni. Tapi dia kata Iswardi tahun 2020 dia kata, kau tengok ni, konon-konon Perdana Menteri engkau, Presiden engkau tu dah jatuh, sekarang kami yang berkuasa, padan muka engkau. Ni video dia. Buat masa. Thank you much. Mam. Kasih kat sini. Mama. Kasih kat sini. Ma. Pantri. Ikut tadi. Ma. Syukur. Pada waktu Thank you. masa saya menonton video ni, tuan-tuan, masa saya menonton video ni, apa yang saya fikirkan masa ialah kecewa, marah, sedih, down, of course. Kita telah dikhianati oleh orang yang kita percaya, betul. Tapi dalam jiwa saya itu, saya percaya pada janji Allah Subhanahu Wa Taala.
Saya percaya bahawa pengkhianat akan dikhianati. Dan serban, jubah, lebay, pangkal ustaz, pangkal ulama, nama kiai, nama habib, nama maulana tu tidak akan dapat mensucikan perbuatan jahat manusia. Dan kita dapat saksikan hari ini, tuan-tuan, satu persatu pengkhianatan demi pengkhianatan demi pengkhianatan. Dia khianat kita sekali, tapi Tuhan balas dia berkali-kali, tuan-tuan. Daripada dia dikacau oleh UMNO sewaktu kerajaan gagal Muhyiddin Yassin dahulu, sampai UMNO jatuh dan tumbangkan mereka. Naik pula, jadi kerajaan balik, tapi pada masa itu tak selamat. Buat perjanjian, buat MOU, memastikan mereka kekal. Masuk pilihan raya, kalah. Buat mufakat nasional, dikhianat oleh UMNO. Buat masuk lagi, apa orang kata, masuk pilihan raya, kalah. Bentuk kerajaan tak boleh. UMNO menyertai Pakatan Harapan, bersama membentuk kerajaan, khianat lagi. Masuk PRN, kalah. 3 negeri yang paling kaya, kalah. Kononnya akan tumbang kerajaan perpaduan selepas PRN. Saya kata yang akan berpecah adalah mereka. Pecah. Muhyiddin gaduh dengan Hamzah Zainuddin, sampai kan terpaksa mereka buat press conference. Kami tak gaduh, kami tak berpecah. Dibawa masuk Tun Mahathir, menyebabkan Muhyiddin Yassin terasa sekarang ni, tuan-tuan. Geng Azmin dah tersepit. Tuan-tuan nampak tadi siapa yang peluk Muhyiddin Yassin, tuan-tuan? Itulah mastermind. Di mana dia sekarang? Ya, dia jadi YB, kita faham. Tapi dia jadi pembangkang di negeri Pakatan Harapan. Adakah dia jadi ketua pembangkang? Di mana mereka sekarang ini? Kemana mereka selepas ini? Saya kata pengkhianat akan dikhianati. Dan hari ini kita lihat apa yang saya kata, apa yang kita kata, bukan saya lah, semua kita, menjadi kenyataan. #152. Come on, tuan-tuan, #152, come on. Bagi meriah ruang komen, #152. #152. Kita sakit hati, ya. Kita marah, ya. Tapi ingatlah, doa orang yang dizalimi. Semalam Ratu Naga berdoa kan? Berdoa, oh kita telah dizalimi. Dia tak dizalimi, dia menzalimi. Dia telah menzalimi kita. Dia yang menzalimi kita. Saya ingat lagi pada waktu itu bagaimana saya dihina, dicaci, direndahkan, dikata macam-macam, dibuat pelbagai, dikomen, apa orang kata, orang hantar mesej dan sebagainya. Tapi yang paling penting kita kena sabar. Sebab kita tahu kita berada pada jalan yang betul dan jalan yang benar. Sebab itu saya kata sabar. Dan kalau kita sentiasa berada di jalan yang betul dan benar, insya-Allah kita akan temui, the truth shall prevail. Kebenaran itu akan pasti mengalahkan sebarang kebatilan. Kebenaran, hak itu akan sentiasa mengalahkan kebatilan. Walaupun mereka bawa bendera Islam, Islam itu kebenaran itu bukan pada bendera. Kebenaran itu bukan pada baju yang kita pakai. Kebenaran itu bukan pada title ustaz, ulama, lebay, kiai yang kita pakai. Kebenaran itu dibawa oleh orang yang benar, yang faham tentang kebenaran. Tuan-tuan, you see it for yourself kan? Tuan-tuan nampak sendiri, betul? Tuan-tuan lihat sendiri apa yang berlaku sekarang ni. No, kita tak sombong. Ini bukan masalah sombong. Cuma saya nak beritahu, inilah kitaran hidup dunia. Inilah putaran dunia. Inilah putaran masa. Inilah putaran, orang kata apa, kejadian. Tak, tuan-tuan, kita nak lawan pilihan raya, lawan lah. Saya kata, kita nak masuk pilihan raya, kita nak lawan, lawan lah. Tak ada masalah. 5 tahun sekali pilihan raya, kita lawan. Nak sokong siapa, sokong. Tapi jangan khianat. Jangan khianat. Kita ada 4 tahun lagi insya-Allah untuk kita nak menghadapi ataupun untuk kita nak melalui pemerintahan ini. InsyaAllah kita ada 4 tahun lagi. Dan dengan pengukuhan ini, insyaAllah kita ada 4 tahun ini kita kekal. Dan kita harap semua bekerjasama. Nak lawan 4 tahun lagi, 4 tahun lagi lah. Kita lawan, tak lawan tu cerita lain lah. Nak lawan 4 tahun lagi, kita lawan. Tapi sekarang ini fokus kita
Fokus kita adalah tuan-tuan mengukuhkan ekonomi. Fokus kita meningkatkan pendapatan rakyat. Fokus kita memastikan rakyat makan. Basic, asas. Memastikan rakyat makan. Memastikan rakyat tidak tercicir. Baru-baru ini Perdana Menteri mengatakan bahawa beliau dan juga Rafizi Ramli berusaha untuk memastikan penghapusan miskin tegar di dalam negara kita sekurang-kurangnya paling awal hujung tahun ini, paling lewat pun pada tahun 2025 tidak ada lagi miskin tegar di dalam negara kita. Miskin tegar tu macam mana pendapatan rumah, isi rumah dia kurang daripada 500. Itu miskin tegar. Bukan pendapatan seorang individu. Satu isi rumah tu kurang 500. Itu dipanggil miskin tegar. So diharapkan kita dapat hapuskan benda ni. Dan diharapkan bahawa kita semua kita berusaha lah. Ujungnya politik ni untuk apa tuan-tuan? Kuasa tu untuk apa? Jawatan itu untuk apa? Duit yang banyak bilion, trilion untuk apa? Untuk kembalikan kepada rakyat. Majukan negara ni untuk apa? Negara maju buat banyak sangat maju ni buat apa? Untuk rakyat, untuk kita tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Saya pada tahun 2020 masa jatuh kerajaan, kita bising memanglah. Kalau dia menang melalui cara betul, kita tak ada masalah. Bising juga. Tapi tak adalah macam tu kita attack mereka. Tapi bila dia khianat, tuan-tuan, di situlah. Kau nak cari pasal dengan aku? Let's cari pasal. Kan? Itu yang datang kerajaan gagal apa semua. So, bila kerajaan dah gagal. Okay, sebelum saya nak cerita tentang usul tersebut. Fahmi ada bertanya. Bukan Fahmi, Fuad Zakarshi. Kan? Okay, Fuad Zakarshi bertanya. Kenapa kapal semakin tenggelam? Siapa lagi soal Fuad Zakarshi? Ahli Majlis Tertinggi Fuad Zakarshi ini mengucapkan tahniah kepada Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abdul Naim yang mengisytiharkan sokongan penuh kepada PMX. Lepas Gua Musang, siapa lagi? Tahniah MP Gua Musang. Dah jawab. Jawapannya dah ada, Jeli. Kerana mengutamakan pembangunan dan kebajikan rakyat di kawasannya. Memang berani. Kerana umum sokong PMX setelah dua rakannya MP Kuala Kangsar dalam buan digantung. MP Jeli, Tanah Merah, Ketereh, Hulu Terengganu, Sungai Besar dan Langkawi bila lagi? Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Kapal lama semakin tenggelam. Welcome aboard. 152 dah sekarang ni tuan-tuan. Lepas tweet tersebut dinyatakan, tiba-tiba ada dakwaan bahawa, bukan dakwaan, seorang lagi ahli parlimen, ahli parlimen menyatakan sokongan kepada PMX. Okay, mula-mula malam tadi lepas kita live, kira-kira 40 minit lepas kita live, sebab saya tak baca berita masa dia tengah online kan, masa kita tengah live malam tadi, tengah-tengah kita lah habis lah dalam 40 minit. Lepas tu bila saya tengok, ada rupanya. Ada rupanya. Ada apa? Iaitu lepas kita live malam tadi, keluar berita ini. Ahli Parlimen Gua Musang pula sokong Anwar. Kau rasa tak? 11.14 PM. Pukul 11.14 PM. Kita habis live pukul 11 malam tadi kan? 14 minit lepas itu keluar berita ini, Ahli Parlimen Gua Musang pula sokong Anwar. Ahli Parlimen PN untuk Gua Musang dan Muhammad Azizi Abdul Naim secara rasmi mengisytiharkan sokongan penuh kepada kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Keputusan saya ini adalah bertujuan untuk memastikan kebajikan penduduk parlimen saya terbela dan akan terus mendapat pelbagai manfaat termasuk peningkatan kemudahan infrastruktur sebagaimana yang saya mohon untuk dilaksanakan di parlimen saya dalam tempoh penggal penghematan saya, katanya. Muhammad Azizi juga merupakan adun nenggiri, berkata dia menyokong inisiatif kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat. Dalam masa yang sama, ni saya akan ulas sekejap lagi, tapi dalam masa yang sama, tadi, kira-kira pukul 4 petang,
seorang lagi anggota Parlimen Bersatu mengisytiharkan sokongan kepada kerajaan dan Perdana Menteri Ibrahim. Maka dengan ini, saya juga mengisytiharkan untuk menyokong sebarang dasar-dasar dasar-dasar dan inisiatif kerajaan dalam memulihkan ekonomi negara serta meletakkan kebajikan dan kepentingan rakyat. Sokongan saya berterusan sehingga pilihan raya #152 tuan-tuan. #152. #152. Sehingga bila? Sehingga bila? Sehingga pilihan raya. Tuan-tuan, mari kita mengambil nafas sejenak dan kita berfikir tentang perkara ini. 2 ahli Parlimen Kelantan dan 1 adun Kelantan dan juga Exco, tak tahulah dia lantik Exco tidak, tapi dia adun Kelantan, sekarang ini menyatakan sokongan. Baik dia, bagus dia. Di negeri pun dia kerajaan, di apa orang kata, di peringkat federal pun dia dapat peruntukan. Bagus. Kenyataan Musang. Bersatu terkejut, Gua Musang beritahu kami dah tolak habuan itu. Bersatu Kelantan meluahkan rasa terkejut dengan tindakan ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi mengisytiharkan sokongan terhadap Perdana Menteri. Pengurusi Bersatu Kelantan Kamarudin Noh mendedahkan Muhammad Azizi dalam mesyuarat Bersatu Sabtu lalu memberitahu bahawa dia ditawarkan habuan untuk berbuat demikian tetapi menolaknya. Kenyataan itu betul datang daripada Parlimen ahli Gua Musang, sangat mengejutkan saya. Hari Sabtu 4 November lepas, kita ada mesyuarat negeri katanya. Wow. Habuan dia bagaimana? Sudah. Habuan dia bagaimana ni? Tereng. Sudah bukan habuan tuan-tuan. Tak ada habuan pun. Kan? Korang janganlah percaya sangat dengan kata-kata dia tu. Tak ada habuan. Kenapa saya kata tak ada habuan? Dia tahu, ni apa orang kata, Perdana Menteri dah bagi tahu awal dah. Kan Perdana Menteri dah kata, kalau nak, datang jumpa, nyatakan sokongan, kita tak ada masalah. Kita bagi sokongan. Kita akan bagi peruntukan. Tapi nyatakanlah kau sokongan. Kenapa nak takut nak nyatakan sokongan? Tak payah keluar parti pun. Sudah pun menyatakan sokongan. Okey, saya nak cerita sikit tuan-tuan. Kenapa sangat menarik? Sebab dia melibatkan 2 ahli Parlimen Bersatu di negeri Kelantan. Kan? Di negeri Kelantan. Kenapa negeri Kelantan ni sangat signifikan? Saya katakan tempoh hari bahawa di dalam Perikatan Nasional akan ada permasalahan besar di mana PAS dan Bersatu akan bergaduh. Dan dengan 2 ahli parlimen 50% yang menyatakan sokongan daripada 4 tu, 2 daripada Bersatu Kelantan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Dengan itu dengan sendirinya perkara tersebut telah menjadi satu buah mulut dan juga satu prasangka buruk PAS Kelantan terhadap Bersatu. Kan dahlah mereka ni bergantung kepada kemenangan, mereka ni bergantung kepada kekuatan PAS di Kelantan. Bila dah menang, yang hari ini malam ini seorang ahli parlimen Gua Musang. Saya yakin sahabat-sahabat semua tengok handphone. Okey. Dahlah dia menyatakan, dahlah dia memerlukan sokongan daripada ahli-ahli PAS di Kelantan. Sekarang ni dia khianat dengan menyokong PMX. Apa kata PAS di kawasan-kawasan tersebut? Apa kata PAS di Gua Musang? Apa kata PAS di kawasan Jeli? Of course, Jeli dan Gua Musang, PASnya akan mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa inilah kita dah cakap dah dulu. Bukan dia orang dah keluarkan, dia dah pun keluarkan. Kita dah cakap dah dulu. Kenapa mereka lagi kita nak bagi muka kepada orang Bersatu ni? Sekarang tengok betapa mereka khianat kepada undi yang telah diberikan kepada mereka. Pergaduhan itu berlaku. Dikatakan dalam tempoh terdekat ni, baru-baru ini juga telah dikumpulkan ahli-ahli parlimen PAS, tuan-tuan. Dikatakan mereka ada mengadakan mesyuarat baru-baru ini kerana saya kata hari itu ada 5 dan ada di kalangan mereka daripada golongan PAS, daripada parti PAS. Sekarang ni mereka tak pasti siapa.
Sama. So sekarang ini dah dikumpul balik. Di brainwash. Di brainwash. Angkat sumpah. Bai'ah balik. Tak akan menyokong PMX. Goyang dah tuan-tuan. Go. Goyang kepala. Tak. Saya cerita ni, saya dalam keadaan happy tau. Saya dalam keadaan happy. Okay, saya cerita tu. Wan Saiful kata, Anwar kini pimpin amalan politik wang, kata Wan Saiful. Wow. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu mendakwa amalan politik wang semakin berleluasa ketika ini dan menganggap Perdana Menteri sebagai puncanya. Kenyataan itu dibuat setelah 4 ahli parlimen bersatu mengalihkan sokongan mereka kepada kepimpinan Anwar, termasuk 2 daripadanya dalam tempoh kurang 24 jam di antara satu sama lain. Yang didakwa di atas tuduhan 6 juta dan pengubahan wang haram, sekarang ini mengatakan Anwar mengamalkan politik wang. Menariknya tuan-tuan, yang mengatakan politik wang ni dia sendiri sekarang ni dituduh di bawah politik wang. Okay, itu satu hal. Tetapi apa politik wang yang diberikan oleh Anwar Ibrahim? Anwar menawarkan peruntukan tambahan kepada mana-mana ahli parlimen yang datang dan berminat untuk menyatakan sokongan kepada beliau. Tak ada masalah. Kalau ini dikatakan sebagai sogokan wang, bagaimanakah MOU yang ditandatangani oleh pembangkang sewaktu mereka menjadi kerajaan? Bolehkah kita katakan itu juga sebagai sogokan wang? Tuan-tuan kena ingat, zaman mereka memerintah, pembangkang tak ada peruntukan. Tetapi untuk memastikan bahawa kerajaan tidak tumbang, Ismail Sabri berkatakan, geng-geng PN mengatakan, nak bersama dengan kami, kita sign MOU sampai habis penggal. Setuju? Syarat semua dapat bantuan. Okey, kita setuju. Kita sign. Prerogatif. Terpulang, Perdana Menteri nak bagi, tak nak bagi, terpulang pada dia. Tak ada peruntukan undang-undang. Itu ihsan Perdana Menteri. Itu ihsan Perdana Menteri. Kan? So hari ni Syahidan Kasim bising. Syahidan kata, Kuala Lumpur, Syahidan kata, Syahidan mau bawa usul wakil rakyat PN sokong PM. Syahidan Kasim berkata beliau akan membawa usul khas berkaitan tindakan 4 parlimen gabungan itu yang menyokong pentadbiran PMX. Beliau mendakwa wakil rakyat daripada Blok Makan dijanjikan peruntukan yang ketika ini hanya terhad kepada penyokong kerajaan. Syahidan menyifatkan tindakan itu bersifat rasuah dan harus dibincangkan segera. Kalau kau pertama sekali ada seorang ahli BN tu lah, PH mengatakan, kalau nak gaduh bab ni, kalau kau nak gaduh bab ni, kau gaduh lah kat dalam gaduh lah dalam kau punya mesyuarat, kan? Gantunglah mereka, ambillah tindakan kepada mereka. Kenapa dah bawa ke parlimen? Apa kena-mengena? Itu saya kata tadi. Itu ihsan Perdana Menteri. Dia nak terima, tak nak terima, terpulang kepada dia. Dan dia ada side pun, dia nak terima, tak nak terima, terpulang kepada mereka. Itu tawaran. Kalau nak datang, tak nak tak apa. Perdana Menteri tak suruh pun, suruh lompat, tak ada. Dan mereka tak lompat pun. So sekarang ni bila mereka tidak setia kepada kamu, salah siapa? Salah Perdana Menteri ke salah kamu? Salah orang yang kamu pilih. Pengkhianat akan dikhianati. Sebab tu saya kata tuan-tuan, dalam politik ni kita jangan biasakan pengundi, jangan biasakan orang kita dengan memilih mereka yang mudah terkesima. Mudah datang join kita ni sebab dia nak duit. Sebab the moment kita tak ada duit, itu dia akan lari. Kesetiaan mereka boleh dijual beli. Dia akan lari. The real true loyalist, apa saja berlaku dia akan setia. Itu true loyalist. Dia akan setia. Kita jadi kerajaan ke, kita jadi pembangkang ke, kita ada kuasa ke, kita tak ada kuasa ke, kita ada gaji ke, tak ada gaji ke, orang kenal kita ke, tak kenal kita ke, lantak pi, kita lawan, tetap lawan. Itu kita. Itu bezanya kita dengan dia orang. Syahidan Kasim sendiri melompat sebab apa? Tuan-tuan ingat kenapa dia lompat? Tuan-tuan ingat tak kenapa Syahidan lompat? Sebab dia assume, dia anggap masa tu dia tak diletakkan sebagai calon.
Sebab dia beranggapan bahawa kami akan jadi kerajaan. Dan tuan-tuan kena ingat, kenapa dulu UMNO sendiri menyertai Bersatu? Kenapa PAS menyertai Bersatu? Masa jatuh kerajaan, tawaran apa? Tawaran. Adakah dia mengatakan itu pun rasuah? Well, terakhir sekali saya nak bawa. Hari ini malam ini seorang ahli parlimen Sorry. Gua Musang. Hari ini malam ini seorang ahli parlimen Gua Musang. Saya yakin sahabat-sahabat semua tengok handphone tadi, tengok berita tu. Isytihar sokong. Yang kita rasa sangat terkilan tu sebab peguam kita berempas pulas berlawan di mahkamah mempertahankan petisyen yang dibuat oleh pihak lawan, pertahankan dan menang. Petisyen itu ditolak, kita kekal milik PAS atas tiket PAS kerusi Gua Musang itu. Tuan-tuan sekalian, ini usaha yang mereka sedang mereka buat. Dia cari setiap orang ahli parlimen dan dia tawarkan bermacam-macam habuan. Tujuannya lah untuk pecahkan kekuatan Perikatan Nasional. Apa yang mereka buat malam ini dengan berita itu, nak menggoyangkan penyokong-penyokong dan pendukung kita. Untuk berhadapan yang pilihan raya Kemaman, dia akan buat macam-macam lagi benda yang lebih besar daripada ini. Saya nak ulas sikit tentang perkara ini. Saya nak ulas sikit tentang perkara ini. Dia kata dia nak buat perkara lebih besar, itu satu. Kedua, dia nak pecahkan. Dia nak pecahkan kita. Tuan-tuan, sebenarnya macam ni. Kita dah ada 149 ahli parlimen. 149 ahli parlimen. Tak perlu 2 pun kita dah menang majoriti dah. Nak lulus bajet ni sebenarnya simple majority cukup. Tak perlu kepada semua tu, tak perlu. Tak perlu. Tetapi Perdana Menteri sementara sebagai berlaku adil kepada semua orang, tawarkan. Kalau kamu nak ekstra bantuan, saya tawarkan. Tak perlu menyertai kami, cuma cukup ikut syarat-syarat tertentu. Sokong saya, sokong bajet kita, mana yang elok sokong, tapi tak elok tak apalah, teruskan lawan. Dan ada ahli mereka setuju. Saya kata tadi kan, kerusi Gua Musang itu, kerusi jeli itu adalah kerusi PAS, tapi diserahkan kepada Bersatu. So sekarang ini disebabkan oleh perbuatan ini, pergolakan di antara Bersatu dan PAS ni makin kuat. Pertembungan itu makin kuat. Pertembungan yang makin kuat ini menyebabkan keadaan yang renggang tu retak menati belah di antara PAS dan Bersatu ni, tuan-tuan. Sudah ada ura-ura ni, saya bawa yang baru pula, fakta baru pula ni. Sudah ada desakan bahawa selepas ini tidak lagi bersama dan tidak perlu lagi bersama dengan Bersatu. Desakan itu sudah semakin kuat dengan kejadian-kejadian yang berlaku baru-baru ini. Sudah ada desakan supaya PRU ke-16 tidak lagi bersama dengan Bersatu, sebab enough is enough bagi kerusi kat Bersatu ni. Cukup. Mereka akan khianat dan dah lah menyusahkan. Yelah, dia bagi duit. Pada masa itu dia ada duit lah, tapi jentera dia tak ada. Penyokong dia tak ada. Base grassroots pun dia tak ada. Sewaktu menang Pakatan Harapan dulu, yang sokong dia Pakatan Harapan. Dia menang kali ni, yang sokong dia adalah penyokong PAS. Grassroots penyokong Bersatu tu tak ada. Tiba-tiba menang, dia pergi sokong pula parti lawan. So PAS dah bengang, tuan-tuan. Resolusi sudah diadakan. #152. #152. Come on. Yes. Salam 152. So, kesimpulan saya boleh katakan, perpecahan itu sudah semakin nyata. Dia sendiri dah kata tadi. Bukan disebabkan oleh kami pun. Kami tak perlu tawarkan apa-apa. Tapi disebabkan oleh lemahnya ikatan persaudaraan, kekuatan kamu sendiri. Dan kamu lebih percaya duit, lebih percaya dunia, lebih percaya kepada kuasa berbanding dengan
apa yang kamu perjuangkan. InsyaAllah. So, kalau kita nak salahkan siapa tuan-tuan? Kita nak salahkan siapa? Kita tengok ahli parlimen dia bagaimana. Kita tengok negeri dia bagaimana. Ekstremisme ini bawa tu bagaimana? Yang dibawa di dalam negeri tersebut. Takut kita dengan apa yang berlaku sekarang ni tuan-tuan. Kafe mengkafe. Kita kata yang bukan Islam di kafe. Yang Islam pun kena kafe. Pulau memulau. Kan? Perkara-perkara sebegini yang dibawa dalam politik yang akhir menghancurkan politik itu sendiri. Itulah tuan-tuan. Yang dapat nama buruk akhirnya Islam. Lepas tu bila kita melawan dia kata kita Islamifobia. Itu bukan Islamifobia. Itu sebenarnya adalah menegakkan Islam yang sebenar. Bukan Islam ajaran, bukan Islam sesat yang dibawa oleh setengah-setengah orang. Baik. Habis kat situ. Nah, tempoh hari kita cerita tentang ahli parlimen. Ada 2 ahli parlimen yang menyatakan sokongan kepada PMX. Okey. Nah, dia menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri PMX. So, Perdana Menteri pada masa itu ada 2 orang menyatakan sokongan Perdana Menteri, iaitu MP Kuala Kangsar dan juga MP Labuan. Kemudian Hamzah Zainuddin dia buat satu press conference. Dia mengatakan bahawa, tengok, sebenarnya terdapat ugutan terhadap 2 ahli parlimen parti kami. 2 ugutan. Terdapat ugutan terhadap ahli parlimen parti kami menyebabkan beliau menyokong PMX. Okey. So, ugutan. So, kita okey lah. Kalau dia diugut, mana 2 orang ahli parlimen tersebut? Dedahkanlah. Siapa yang mengugut? Oh, kami tengah mengumpul bukti. Dalam press conference itu tak nampak 2 orang tersebut. Okey, tak ada masalah. Kemudian, tiba-tiba MPT, Majlis Perwakilan atau Majlis apa yang dipanggil macam MKT lah, Majlis Kerja Tertinggi Bersatu, ambil alih Bersatu Labuan, ambil alih Bersatu Kuala Kangsar, gantung kedua-dua ahli parlimen Kuala Kangsar dan juga Labuan. Kuala Kangsar digantung 4 tahun, Labuan digantung 6 tahun. Jawatankuasa Lembaga Disiplin Bersatu menggantungkan anggotan ahli parlimen Labuan, Dr. Suhaili Abdul Rahman yang minggu lalu menyatakan sokongannya kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim. Susah Agung Bersatu Hamzah Zainuddin mengesahkan perkara itu dalam satu kenyataan akhbar ringkas malam ini. Hamzah berkata keputusan itu dibuat setelah Jawatankuasa berkenaan bersidang hari ini. Setelah diteliti dengan halus segala bukti dokumentasi, ia adalah satu perkara serius dan didakwa. Pada Khamis lalu, Hamzah mengumumkan bahawa Majlis Tinggi telah melantik Naib Presiden Razi Jidin. Saya kata Peja, bukan Peja, Razi Jidin. Sebagai kedua Bersatu Wilayah Persekutuan yang baru dan Ketua Bahagian Luar menggantikan Suhaili. Jawatankuasa Lembaga Bersatu juga menggantung keahlian ahli parlimen Kuala Kangsar. Okey. Hamzah bagaimanapun mendakwa SPRM mengugut Iskandar Zulkarnain supaya menyokong Anwar atau menghadapi tuduhan rasuah di mahkamah. SPRM menafikan dakwaan itu. Hamzah sebelum ini juga berkata PN sedang mengumpul segala bukti berkenaan dakwaan sebelum membuat laporan polis. Baik. Isu dia tuan-tuan, dia kata pada satu sudut dia kata telah diugut oleh wakil SPRM. Kononnya 2 orang ni ada kesalahan yang boleh didakwa. Kalau tak sokong PMX, maka kamu akan kena dakwa. Okay, on one hand. Tapi on the other hand, dia pergi gantung ahli parlimen daripada Kuala Kangsar dan juga Labuan. Now, kalau dia orang ni diugut dan dia ada bukti, dia orang kata ada bukti, kenapa 2 orang ni digantung? Kalau dia orang ada bukti, kenapa 2 orang ahli parlimen ini digantung? Persoalan dia. Itu saya soalkan malam tadi, saya tanyakan malam tadi. Kalau sekiranya orang kata ada bukti bahawa terdapat ugutan, terdapat paksaan, duress, terdapat orang kata tekanan, kalau tak sokong PMX, maka kamu akan didakwa. Dan kami ada bukti-bukti. Kami ada gambar yang lepas ni kami akan buat laporan polis. Kenapa 2 orang ni digantung? Itu persoalan kita nak tanya. Jadi kita nak mempersoalkan, adakah dakwaan bahawa terdapat ugutan, terdapat duress, terdapat paksaan itu sebenarnya satu penipuan daripada Perikatan Nasional dan juga Hamzah Zainuddin specifically sebagai Setiausaha Agong Bersatu. Sebab kalau sekiranya dia memang terdapat dakwaan ugutan dan sebagainya, kenapa nak kena gantung? Sepatutnya kamu bantulah. Oh, kita bersatu, tak apa, we will help you. Kita buat laporan polis. Kita tak apa, don't worry. Kita akan terus membuat laporan polis untuk memastikan perkara yang tidak berlaku. Kenapa dia orang 2 ni tak letak jawatan, tuan-tuan?
Dan kenapa dia digantung? Dia ikut style UMNO lah. Dia tak pecat, dia gantung. Kalau dia dipecat, ada risiko bahawa terdapat dakwaan kerusi itu jatuh. Masuk mahkamah, tiba-tiba mahkamah mengatakan tak jatuh, maka diorang boleh pergi bebas. Tapi kalau sekiranya dia digantung, dia tak boleh pergi bebas, dia masih lagi menyatakan sokongan. Tetapi dalam masa yang sama, kalau dia orang tak puas hati, dia orang boleh letak jawatan. Kalau letak jawatan, PRK akan berlaku. So either way, sebenarnya dia orang sekarang ini PN dah tersepit. Tu saya kata. Undang-undang yang dibuat oleh PN berkenaan antara Akta Anti Lompat Parti ni, untuk makluman tuan-tuan, Akta Anti Lompat Parti ni PN yang buat. PN buat Akta Anti Lompat Parti ini, undang-undang ini dah pun makan diri sendiri. Sekarang ini dia harapkan bila dia kata kalau mereka menyokong tak jatuh. So sekarang ini parti dia yang menyokong. Dua orang ni dia menyokong. Bila Syed Saddiq tarik diri tempoh hari, kerajaan hilang 2/3 satu kerusi. Sekarang ini bila dua orang, dia dah lebih 2/3. 2/3 campur satu orang. 2/3 campur satu. Yang berlaku sekarang ini. Now, dalam keadaan itu, selesa lah. Okay. Timbul persoalan lagi. Semalam kan saya kata bahawa ada 2 MP mengatakan mereka ditawarkan projek. Rupanya ada orang nak buat hotel dekat tempat dia. Itu projek kan? Okay, anyway. And then Fahmi Fazil kata, nak tawar projek. Kenapa? Kami dah ada 149 lebih orang kata ahli parlimen. Dah 2/3 nak luluskan nak luluskan bajet ini tak perlu 2/3 pun. Nak lulus bajet majoriti je. Majoriti ahli yang hadir di dalam dewan sokong, dah kira lulus dah bajet tu. So secara dasarnya dah lulus dah bajet. Bajet dah boleh lulus dah. Cuma sekarang ini persoalan yang perlu dibawa adalah bagaimana keadaan, bagaimana sokongan. Now, saya nak bawa cerita. Kenapa timbul kenapa timbul perdebatan dan juga pergaduhan besar di kalangan Bersatu sendiri. Sebelum PRU hari itu saya cakap bahawa 6 bulan lepas saya beritahu yang akan jatuh selepas PRN ini, pilihan raya negeri 6 negeri ini, bukannya Pakatan Harapan, bukan Kerajaan Perpaduan. Yang akan berpecah di dalam PRN ini sebenarnya adalah pembangkang Perikatan Nasional, saya kata. Saya akan bawa beberapa cerita. Pertama, cerita berkenaan di dalam Bersatu itu sendiri. Ada 3 golongan, tuan-tuan. Hamzah Zainuddin, Muhyiddin Yassin dan juga geng Azmin. Kalau tuan-tuan perasan, Azmin langsung tak berbunyi. Relax je dia. Dia umpama dia orang yang paling senyap ni yang paling bahaya, tuan-tuan. Orang yang paling senyap ni paling bahaya. Terutama pemilihan Bersatu tak aman lagi. Hamzah pula bercita-cita nak jadi presiden sekarang ni. Bagi dia, turn dia pula nak kena jadi Perdana Menteri selepas ini. Alright. Dalam masa yang sama, tiba-tiba dua orang ini menyatakan sokongan keluar. Bersatu bergolak sesama sendiri. Di dalam Bersatu itu berlaku tarik-tari dan juga berlaku pergolakan. Tapi itu dah dalam Bersatu. Nah, di kalangan Perikatan Nasional itu sendiri, di antara PAS dan juga Bersatu sekarang ni terdapat pertembungan. Pertembungan yang paling besar, tuan-tuan, ialah pertembungan apa? Pertembungan apabila Tun Mahathir dibawa ke dalam Perikatan Nasional untuk menjadi penasihat ekonomi kepada 5 negeri, Kelantan, Terengganu, Perlis dan juga Kedah, 4 negeri yang di bawah pentadbiran Perikatan Nasional. Now, kita kena faham bahawa yang memecat Tun Mahathir sebelum ini siapa? Yang membuang pejuang sehingga tertubuhnya pejuang siapa? Muhyiddin Yassin. Now, bila dikeluarkan, tiba-tiba PAS bawa masuk, seolah-olah mengindikasikan apa? Memberi persepsi apa? Pertama, persepsi, kenapa bawa Mahathir? Kenapa tak lantik Muhyiddin Yassin sebagai penasihat ekonomi? Bukankah Muhyiddin Yassin ini bekas Perdana Menteri? Yang kamu kata sebagai Perdana Menteri yang berjaya kerana mengeluarkan rakyat negara daripada COVID. Kalau Muhyiddin Yassin sebagai seorang Perdana Menteri yang hebat, yang berjaya peringkat federal, lantiklah dia sebagai penasihat ekonomi di negeri-negeri kamu. Sebaliknya, mereka berpaling daripada Muhyiddin Yassin pergi kepada Tun Mahathir. Satu tamparan kepada Bersatu. Kemudian Bersatu merasakan bahawa ini adalah satu tamparan hebat kepada mereka. Satu tamparan yang hebat kepada mereka.
bekas Perdana Menteri yang bersama dengan PAS yang membawa PAS. Kita kena ingat tahun 2020 PAS tidak pernah menang mana-mana pilihan raya untuk membentuk kerajaan persekutuan. PAS tidak pernah menang mana-mana pilihan raya untuk membentuk kerajaan persekutuan. PAS menerima pelawaan Bersatu yang khianat pada waktu itu untuk membentuk kerajaan persekutuan. Bermakna yang berjasa kepada PAS sehingga mereka boleh merasa jawatan menteri, timbalan menteri adalah Muhyiddin Yassin. Tetapi bila mana mereka susah, maksudnya Bersatu susah, tak jadi kerajaan, PAS jadi kerajaan di negeri-negeri tersebut, dia tak lantik Muhyiddin Yassin. Dia sebaliknya berpatah ataupun berpaling kepada musuh Muhyiddin Yassin, musuh Bersatu, iaitu Tun Mahathir. Memang Tun Mahathir ni bukan pejuang, kita faham. Tetapi dia yang tubuhkan pejuang. Dia yang keluar daripada Bersatu untuk menubuhkan pejuang. Now, pertembungan di dalam dua ini, PAS, geng Tun Mahathir, geng Bersatu tu sendiri, itu dah intra-parti tu dah berlaku satu pertembungan. Inter-parti, di dalam parti tu sendiri satu pertembungan. Tuan-tuan, saya nak cerita. Pertembungan ini akhirnya menjadikan PN parti pembangkang antara yang terlemah dalam sejarah. Sehingga kan, apa yang mereka duk sibuk sekarang ni, tuan-tuan? Apa yang mereka duk sibuk? Mereka duk sibuk mainkan isu solidarity. Mereka duk sibuk kata PM kita paling apa orang kata tak cakna kepada isu Palestin. Keluar kan? Keluar perkara ini. Saya bawa. PM anggap kenyataan Ketua Dewan Ulama PAS biadab. Perdana Menteri Anwar Ibrahim pagi ini menyela tindakan Ketua Ulama PAS Ahmad Yahya kerana mendakwa Putrajaya bersikap apologetik dalam pendirian terhadap perjuangan Palestin. Menggelar Ahmad sebagai biadab, Anwar menegaskan bahawa kerajaan sentiasa tidak berbelah bahagi atau teragak-agak dalam memberi sokongan kepada Palestin. Hari itu katanya bertentangan dakwaan Ahmad dan juga ahli parlimen pokok sena seperti disiarkan di dah rasmi PAS hari ini. So kalau tuan-tuan tengok, ini gambar yang ataupun gambar yang menjadi pertikaian. Tengok, di belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim diletakkan gambar siapa? Bendera apa? Bendera Israel. Di belakang gambar diletak gambar Palestin. Ini yang Anwar marah. Seolah-olah ini dia nak bagi tahu, oh belakang Anwar tu orang Israel lah. Kemudian apa lagi? Anwar pun tembaklah dalam parlimen. Oh, dia kata tak, ini tanda soalan. Ini tanda soalan, dia kata. Baik. Gambar saya di belakang bendera Israel. PM perjelas kemarahan terhadap PAS. Okey, kenapa beliau marah kepada PAS? Baik. Kita dengar kenyataan beliau. Dewan Ulama. Tadi pada mula saya tak bangun sebab saya tak tahu Dewan Ulama mana, Ketua Ulama mana. Tapi bila saya rujuk kepada Harakah, ya ada satu berita iaitu Malaysia di bawah Anwar ragu-ragu sokong Palestin. Ada tanda soalan di ujung. Jadi tanda soalan ini bukan satu tuduhan tapi satu persoalan. Hari ini Ya Ahmad Muhammad Tambun diam dulu. Gambar bukan ahli, dia bukan ahli. Gambar yang sebut 36 dia bukan ahli. Ahli. Baik. Ahli atau pada saya. 36 hanya terpakai untuk ahli dewan Yang Muhammad. Baik. Ya, kalau itu dirujuk kepada Harakah, saya ucap terima kasihlah Ya Ahmad Muhammad baca Harakah. Terima kasihlah merujuk. Jadi Gaji dah bayar belum? Satu persoalan, bukan satu tuduhan. Gaji Harakah dah bayar belum? Duduk semua duduk. Baik. Ya Muhammad. Jadi oleh kerana ini satu persoalan, bukan satu tuduhan, sebagaimana juga persoalan-persoalan yang lain dijawab oleh Ya Ahmad Muhammad Tambun. Hari ini kita jelas sikap pendirian kerajaan Malaysia, bahkan sana dengan sini sama, kita sama-sama menyokong Palestin. Jadi istilah tuduhan yang disebut sebagai biadab, kurang ajar, saya minta Ya Ahmad Muhammad Tambun tarik baliklah. Ini di hadapan saya. Baik. Terima kasih.
Saya terima kasih Muhammad kerana penjelasan itu. Mengapa saya marah? Gambar saya di belakangnya bendera Israel. Jadi Yang Berhormat harus faham, ya. Yang Berhormat pun rasa keras marah dengan Israel. Saya pun begitu. Jadi bila dibuat begitu, walaupun tidak ada captionnya, itu saya rasa Harakah boleh betulkan. Tak apa nak tegur saya, nak marah saya, nak kritik saya dan soal-soal lain, saya terima dengan baik. Tapi yang ini jangan. Jadi kalau penjelasan yang dibuat begitu, saya ucap terima kasih. Kita move on sajalah. Terima kasih. Baik, saya terus Ledang. Terima kasih Tan Sri Speaker, tak sangka ada peluang lagi. Saya ucapkan terima kasih kerana peluang yang diberi. Sebenarnya pertama saya nak sebutkan pandangan ringkas saya sebegini saja. Sebenarnya kita bersama dalam isu Palestin. Kita nak memperjuangkan nasib dan rakyat Palestin. Kita tahu keadaan sangat getir, hampir 10,000 telah meninggal dan ramai kanak-kanak terutamanya. Jadi saya harap daripada kalangan kedua-dua belah pihak, kita hapuskan tularan-tularan yang tak perlu ni. Hapuskan, elakkan terus, ya, dan tumpu kepada usaha untuk bantu rakyat Palestin dengan apa cara sekalipun. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Ahmad Ledang. Saya setuju kerana dalam hal ini saya tidak pernah menyinggung PAS. Kerana saya tahu pendirian PAS sebab sejak zaman Burhanuddin Al-Hilmi sampai terus sangat konsisten dalam soal Palestin. Jadi saya dalam hal itu tidak mahu berbalah dalam soal ini kerana derita yang ditanggung oleh mereka itu tidak pernah berlaku separah ini dalam sejarah. Jadi marilah kita bersama untuk membawa idea dan tindakan supaya dapat meleraikan atau mengurangkan beban mereka. Terima kasih. Seperti mana yang Nabi sebut, barang siapa yang membina masjid di dunia, Allah binakan mahligai. Okey. So dalam kenyataan tersebut kita tengok, now bila sudah dikemukakan, dia kata, Perdana Menteri pun kata, tak payahlah benda macam tu pun nak jadikan isu, benda macam tu pun nak dibangkitkan, kenapa? So tak payahlah. So akhirnya gambar saya dah check dalam Harakah Daily tu, dah tak ada gambar tu dah diturunkan. Setakat saya check ni lah, tak ada dah, gambar itu telah diturunkan. Tuan-tuan, itu saya kata tadi. So pembangkang ni nak ke arah mana sebenarnya? Apa yang dia orang bawa? Kan? Apa yang dia orang bawa? Ke mana? Orang duk bincang pasal hal dalaman negara kita, parlimen kita ni, ya, hal Palestin, kita semua setuju. Dah tak payah dah kita nak kata begitu begini dengan kerajaan ini. Saya rasa dah clear. In fact sanction tadi pun saya dah sebut dah berkenaan dengan perkara tersebut. Even Malaysia tak setuju. Kita very 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 firm about this. Tetapi dia masih lagi nak guna alasan itu, alasan ini, nak guna mengatakan itu, mengatakan ini, kemudian guna fitnah, guna perkataan yang sebenarnya tidak benar, walaupun dia guna tanda soalan. Dia kata tadi ini tanda soalan. Terus boleh tak saya kata PAS membawa ajaran sesat, tanda soalan? Boleh tak saya cakap macam tu? Kan? #VPN tuan-tuan, boleh tak? #virus Perikatan Nasional. Ini ke level ahli parlimen ni? Kan? #VPN semua boleh tak? Semua kita VPN kan dulu. Ini ke level Perikatan Nasional, saya kata. Okey tuan-tuan, menarik. Okey, kita bawa kepada dua cerita yang menarik. Iaitu satu berkenaan dengan ada dikatakan orang kelima, ahli parlimen kelima yang nak menyokong PMX pula, tapi dia nak letak syarat. By the way, salam 153. Actually 152 semalam. Hari ni 153 pula, MP Bukit Gantang. Itu yang pertama. Tapi sebelum kita cerita yang tu, saya nak bawa kenyataan daripada Muhyiddin Yassin. Ada gerakan terancang sogok ugut MP Bersatu Muhyiddin. Yang ini, hari ini. Shah Alam, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa menerima maklumat terdapat gerakan terancang bagi melemahkan parti itu dan Perikatan Nasional melalui sogokan serta ugutan terhadap ahli parlimen gabungan tersebut. Tegas beliau, Bersatu tidak akan tunduk dan tidak akan lebih tegas akan diambil susulan dua lagi ahli parlimen daripada parti berkenaan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Menurutnya, ia bercanggah dengan pendirian parti dan pelanggaran disiplin serius selain membelakangi mandat rakyat.
Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu akan mengadakan mesyuarat tergempar Khamis ini untuk membincangkan perkembangan terbaru itu. Saya menyeru ahli bersatu supaya kekal tenang dan istiqamah mempertahankan prinsip. Lama tak dengar perkataan kekal tenang dah. Pada ahli Rabu, okey. Saya komen. Dia mengatakan ada konspirasi terancang. Sekarang ini nak dengan ugutan. Pertama sekali, sehingga kan ahli parlimen, 4 orang ahli parlimen atau 2 orang, 3 orang, 4 orang ni melompat menyokong PMX. Pertama sekali, saya nak bagi tahu keempat-empat ahli parlimen ini boleh saman Muhyiddin Yassin kalau perkara itu tidak benar. Bahawa terdapat ugutan atau tawaran. Kalau perkara itu tidak benar, keempat-empat mereka boleh saman. Boleh, tak semestinya wajib, tetapi boleh. Kerana seolah-olah Muhyiddin Yassin nak bagi tahu mereka melompat sebab mereka takut kena dakwa. Seolah-olah nak menyatakan keempat-empat mereka ada kes. Ni nak bagi tahu. Seolah-olah sedemikian. Kalau tidak, kalau tak ada kes, masakan dia nak melompat? Itu logik Muhyiddin Yassin. Kalau tak ada ugutan, masakan mereka nak menyokong PMX? Itu logiknya. Seolah-olah nak mengindikasi dan memberi nama buruk keempat-empat mereka ini mempunyai kes yang teruk yang bakal menjatuhkan mereka. Sebab itu mereka menyatakan sokongan. Ataupun sebenarnya hakikat tuan-tuan, tak ada pun. Dia macam ni. 149 ahli parlimen yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kerajaan Madani cukup dah. Dah cukup jumlah. Lebih daripada cukup. Tak perlu pun 4 orang ni nak sokong PMX. Dia berbeza pada tahun 2022. Pada zaman Ismail Sabri, pada waktu itu, kerajaan beza 3-4 kursi je yang menyokong kerajaan pada waktu itu. Tarik kerusi Bersatu, tarik kerusi PAS, tarik kerusi bawah UMNO, kolaps kerajaan. Jadi untuk mengelakkan kerajaan tumbang dan berlaku ketidakstabilan politik dan ekonomi, maka Ismail Sabri setuju untuk menandatangani MOU sehingga habis penggal. Tetapi dalam hal ini tak perlu. Kerajaan tak perlu nak terima 4 orang ni pun. Tak perlu. Tetapi kerajaan kata kami tidak menutup pintu. Kalau nak datang dan menyokong, Alhamdulillah. Tetapi kalau tidak menyokong pun, kami ada 149. To put things into record, majority 112. Tuan-tuan yang pandai matematik tolak 149 tolak 112 tu berapa? Even katakanlah 140 je lah menyokong PMX. Kan? Even 140 je menyokong PMX. Saya kata tadi majoriti berapa? 112. Even dengan 140 tu pun cukup dah majoriti. Kita perlu majoriti je nak apa orang kata, nak bentuk, nak luluskan bajet, nak bentuk kerajaan yang stabil, cukup dah. Ini 140, sekarang 152. Salam 152 tuan-tuan yang menyokong PMX. Jadi nak ugut kenapa? Nak ugut kenapa? Nak tawarkan kenapa? Nak tawar projek kenapa? Kenapa? Why? What's the reason? Nak ugut kenapa? Apa alasan? Buat apalah Datuk Seri Anwar Ibrahim nak membodohkan diri, sanggup nak pergi ugut? Sebab tuan-tuan, simple lah. Kalau dia ada ugutan, keluar berita, takkan nama buruk dengan Perdana Menteri. Betul tak? Buat apa dia nak burukkan nama dia? Dia dah ada majoriti. Sama juga ahli parlimen Bukit Gantang. Kan, hari ini mengatakan, kalau nak saya sokong, Perdana Menteri, maka perlulah beri saya 30 juta. Bukan pada dia lah. Okey. Dia kata macam ni, saya baca. Jika dapat dana 30 juta, saya sokong kerajaan Madani. Seorang lagi ahli parlimen pembangkang menyatakan secara terbuka kebersediaan menyokong Madani jika Putrajaya boleh memperuntukkan dana yang mencukupi untuk kawasannya. Syed Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal memaklumkan dia berharap untuk dapat kira-kira 30 juta bagi kawasan di kerusi parlimennya di Perak di bawah Belanjawan 2024. Jumlah itu berdasarkan beberapa siri projek inisiatif dirancang untuk Bukit Gantang, antara lainnya menarik taraf pusat Giat Mara, membaiki 35 tabija kemas dan pemasangan lampu jalan di kampung-kampung di situ. Semua itu dah ada lah dalam perancangan.
Tapi kita nak kata, kalau semata-mata nak bagi 30 juta pada dia, yang itu kita kata rasuah. Kan? Dan kalau PMS kata tak apalah, tak payahlah. Tak payah 30 juta, tak apa, thank you very much. Perancangan bajet tu dah ada. Tak sokong, tak apa. Tak sokong, tak apa. Cuma menariknya tuan-tuan, itu saya kata, delicate-nya, 4 orang ni. 4 MP bersatu mohon tukar tempat duduk di Dewan Rakyat. 4 ahli parlimen bersatu yang menyuarakan sokongan kepada PMX memohon agar tempat duduk mereka di Dewan Rakyat ditukar. Mereka adalah Zahari Kecil, Iskandar Zulkarnain, Suhaili Abdul Rahman dan juga Muhammad Azizi. Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Dewan Rakyat, Johari Abdul berkata dia telah menerima surat daripada mereka berkenaan perkara itu. Bercakap dalam sidang media di Parlimen hari ini, Johari berkata dia akan melihat aturan dalam Dewan Rakyat sebelum membuat keputusan. Saya akan hubungi mereka ketika daripada Bali. Akan ada pertemuan tak rasmi. Tengok macam mana. Saya baru terima surat, katanya. Seperti ahli parlimen Muar, Syed Saddiq, dia tak mau duduk di sebelah kerajaan dan minta duduk yang lebih selesa. Macam keluarga, dulu mereka tidur di bilik tidur, sekarang mereka nak pindah ke ruang tamu, seluruh Johari. Sementara Johari berkata kedudukan Syed Saddiq tidak akan berubah. Kata Johari, selagi ahli parlimen itu belum menghabiskan proses undang-undang, dia tidak perlu mengusungkan kerusi tersebut. Okey, kita akan pergi ke situ sebentar lagi. Now, yang menariknya kat sini tuan-tuan, dinamika sebab dalam minggu ni, saya rasa dalam sehari dua ni, Bersatu akan mengadakan mesyuarat. Okey, Bersatu akan mengadakan mesyuarat dan mesyuarat itu akan menentukan nasib 2 lagi ahli parlimen mereka. Now, dalam masa yang sama, bila mereka nak menukar kerusi ke kerusi kerajaan, what will happen to them? Sebab itu saya kata, sekarang ni senjata makan tuan. Undang-undang anti lompat parti yang diluluskan oleh parlimen sebelum ini hanya tertakluk ataupun hanya kena kepada mereka yang tukar parti. Sebaliknya, mereka yang tidak tukar parti seperti 4 orang ni, ataupun mereka yang dipecat daripada parti, mereka tidak dianggap sebagai lompat parti. Itu persoalan yang saya timbulkan tempoh hari. Adakah dipecat itu dikira lompat parti? Rupa-rupanya ada kenyataan daripada Wan Junaidi sewaktu Wan Junaidi pergi bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional, GPS bersama dengan PN pada waktu itu, bahawa sesiapa yang dipecat daripada parti tidak dikira sebagai lompat parti. Jadi menariknya keempat mereka bila dah bertukar kawasan seolah-olah telah mengundang, dan ini juga kenyataan daripada Menteri Undang-Undang, telah mengundang bahawa mereka dipecat daripada parti. Itu yang mereka nak sekarang ini. Mereka telah mengundang supaya parti memecat mereka, supaya lebih mudah untuk mereka berada di pihak kerajaan dan tak perlu pun menyertai mana-mana Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional. Cukup mereka menjadi ahli bebas yang menyokong kerajaan. Itu yang boleh berlaku sekarang ini. Jadi dalam situasi dan senario yang ada sekarang ini, saya kata ada 5 yang akan menyokong. MP Bukit Gantang bagi syarat. Saya tak imagine MP Bukit Gantang ni sokong. Sebab itu saya tak terima dia sebagai orang kelima. Kalau dia nak sokong, itu terpulang pada dia. Sebenarnya ada seorang lagi tuan-tuan. Dia ura-ura sama ada daripada Bersatu ataupun daripada PAS. Cuma saya tak boleh nak buka cerita. Sebab ini strategi. Kalau saya buka cerita, nanti ada orang marah saya, maki saya. Kenapa kau dedahkan strategi is? Jadi tak payahlah saya dedahkan. Keempat-empat mereka ini, tak ramai yang tahu. Saya dah buka cerita ini sebelum masa PRN hari itu lagi. Bahawa akan ada 5 orang yang keluar dan juga bersama dengan kerajaan, kerajaan kita pada waktu ini. Pada peringkat itu, bukan rundingan tuan-tuan. Saya kata bukan rundingan. Sebaliknya pada waktu itu, bukan maksudnya rundingan arti kata bukan kerajaan datang offer, bukan. Sebenarnya saya nak buka cerita pada hari ini, bukan kerajaan datang jumpa mereka dan offer, bukan. Tidak berlaku exercise itu. Apa yang berlaku ada di kalangan Bersatu dan juga PAS. Datang berjumpa dengan wakil kerajaan. Saya tak nak sebut. Okeylah, saya sebutlah. Wakil UMNO lah. Senang cerita. Wakil UMNO untuk menyatakan bahawa mereka nak menyokong kerajaan perpaduan. Cuma implikasi yang mereka nak, mereka risau adalah mereka akan jatuh kerusi mereka. Jadi nasihat yang diberikan, dah 44 saya boleh cerita lah. Ialah, kamu keluar, sokong, tetapi jangan letak jawatan. Tunggulah sehingga kamu dipecat.
So ada beberapa ahli wakil daripada PAS dan wakil daripada Bersatu menyatakan sokongan persetujuan. Cuma PAS sedar benda ini. Disebabkan PAS sedar benda ini, diorang buat satu program tertutup di kalangan ahli-ahli parlimen mereka, brainwash, kemudian angkat bai'ah baru. Tak percaya, tuan-tuan pergi tanya dengan pimpinan PAS ahli parlimen. Jangan tanya dengan macam-macam. Macam-macam mana dia tahu? Bagi tahu dia, betul ke kamu buat dekat hotel bai'ah tersebut? Cuma ada ahli PAS tu bertanya, kalau dia engkar kepada bai'ah tersebut, adakah dikira sebagai telah lompat parti? Jawapannya mudah, tidak. Kerana bai'ah tidak mengikat undang-undang. Soalan kedua, adakah dia berdosa? Jawapannya tidak. Kerana bai'ah tidak boleh terikat dengan perkara yang haram. Kalau dia lompat, maka cerailah bininya, isterinya. Itu perkara yang haram. Menceraikan bukan atas faktor yang sepatutnya. Tak boleh. Naya kat isteri hanya kerana politik. Tapi yang bai'ah kali ni bukan cerai isteri. Dia ada satu lagi bai'ah yang lain. Apa bai'ah dia? Tuan-tuan, tanyalah ahli parlimen tu sendiri apa bai'ahnya. Jadi tak perlu. Tak perlu untuk nak pergi letak jawatan. Tak perlu. Kerana sekarang ini mereka tunggu untuk dipecat. And that's why dia request untuk tukar. Okay. Langkah dia. Setelah perbincangan, kan saya sebut ada tim A, tim B dalam Perikatan Nasional, nak jumpa kerajaan sebagainya. Perbincangan tersebut berlaku. Oh, yang maksudnya mereka berempat ni lah jumpa kerajaan. Bukan mereka berempat ni, tuan-tuan. Bukan. It's not four of them. Orang lain. Okay, dan wakil PAS pun ada. Dan mereka datang, so kena buat secara delicate. Tak boleh tergesa-gesa. Bila nak buat? Masa bajet. Kenapa nak buat masa bajet? Kerana bajet adalah masa terbaik untuk nak menyatakan sokongan. Sebab lepas ni ada undi. Lepas ini ada undi. Sebenarnya bajet ni tak perlu 2/3 pun. Tetapi, yelah nampak lebih lah. Kalau buat masa tiba-tiba tengah sidang yang biasa-biasa, umum. Tak ada benda. Ni nak bajet ni, dia nak menyatakan sokongan ni. Okey, setelah menyatakan sokongan, hakikatnya kamu akan digantung. That is why kenapa Bersatu hari tu tempoh tersebut jam. Dia orang tak tahu nak gantung ke nak buat apa. Nak buat macam mana kita ni? Nak gantung ke nak pecat? Nak pecat tak boleh. Kerana mereka tahu kalau mereka pecat, dia akan jadi bebas. Kita gantung. Okey, dia ingat gantung selamatlah. Dia kata nak gantung-gantung lah. Gantung tak ada implikasi apa-apa. Lepas ini mungkin kami tak akan jadi ahli parlimen dah, tak apa. Dia pun tahu dia tak akan jadi ahli parlimen. Dia tahu dia tak akan jadi ahli parlimen. So, dia nak buat macam mana? So, tak apa. Kita pastikan kita kena pecat. Dia ingat tak, tuan-tuan, cerita P. Ramlee? Ayahanda marah ke? Tak marah. Betul tak marah? Betul. Kalau macam tu, mari anak-anak. Ambillah harta. Ambillah harta Sadik Sigaraga. Ambillah harta Sadik Sigaraga. Dia pun datang ambil. Ayahanda marah ke? Tak marah. Tu baru kan nama dia Sadik kan? Sadik Sigaraga. Okey, tak apa. Lepas itu, so nak buat dia orang marah dan pecat ni macam mana? Okey, langkah seterusnya setelah menyatakan sokongan, dah gantung tak cukup. Kita kena bagi dia pecat. So dia buat macam mana? Perbincangan baru-baru ini minta tukar kerusi. Tak pernah dibuat oleh orang, tuan-tuan. Parti dia masih duduk dalam parti, tapi kerusi duduk kat kerajaan, sedangkan parti dia pemanggang. Tak ada lagi. Tidak ada lagi dalam sejarah Malaysia. Ini kali pertama. Setahu saya lah. I might be wrong on this. Tahu saya tak ada. Dalam sejarah sekurang-kurangnya dalam sejarah parlimen. Sekarang ini keempat-empat mereka menyatakan nak pindah kerusi kerajaan. So, bila mereka pindah kerusi kerajaan, bila mereka berpindah ke kerusi kerajaan, takkanlah jadi bacul. Bak kita cerita P. Ramlee jugalah. 3 Abdul tu kan. Tiba-tiba, apa orang kata, laki dia ada perempuan lain. Tidur dengan dia. Marah. Bila dah marah,
Kena jual lah. Jangan marah, nanti kena jual. So kena jual. So dia nak marah supaya dia kena pecat. So kita akan tengok tindakan mereka. Adakah mereka akan dipecat atau tidak? Zahid sendiri mengatakan. Apa Zahid kata, tuan-tuan? Zahid jangka ada lagi MP dari PN umum sokong Anwar. Ahmad Zahid menjangkakan ada beberapa lagi ahli parlimen pembangkang akan menyatakan sokongan kepada Anwar tidak lama lagi. Kata timbalan Perdana Menteri itu memandangkan positif terhadap perkara tersebut, berharap lagi ramai ahli parlimen berbuat demikian. Kerajaan berpandangan bahawa bukan hanya 4 orang saja, tetapi kita jangka mungkin lebih daripada itu yang akan beri dukungan kepada Perdana Menteri. Bagaimanapun, Ahmad Zahid tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkara tersebut. Okay. So, kan saya kata tadi, yang dia berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan UMNO kan? Siapa yang buat kenyataan tadi, tuan-tuan? Zahid Hamidi kan? You put things 2 by 2 together lah. Tapi saya kata tadi, yang jumpa itu adalah mereka yang what do you call that, pro kepada UMNO. Pro kepada UMNO. So, akhirnya sokongan MP bersatu matikan desas-desus pertukaran kerajaan. Satu demi satu sokongan ahli parlimen pembangkang terhadap Dr. Anwar Ibrahim memberi indikasi kepimpinan Perdana Menteri yang baru itu hendak mencapai umur setahun, mempunyai kredibiliti sendiri dan diyakini dalam membela nasib rakyat. Ia juga secara tidak langsung mematahkan desas-desus pertukaran kerajaan. Kononnya hayat kerajaan perpaduan dibentuk. Hasil keputusan PRU 15 November tahun lepas akan berakhir dalam masa yang terdekat. Dalam pada kempen PN tempoh hari mengatakan bahawa kerajaan akan tumbang. Kerajaan akan tumbang selepas PRN. Kerajaan akan tumbang selepas PRN. Sudah lencun semua walaon. Kena kencing, tuan-tuan. Saya kata yang akan berpecah selepas PRN bukannya kerajaan. Yang akan berpecah selepas PRN adalah Perikatan Nasional. Terutama daripada Bersatu. PAS sekarang sudah goyang, tuan-tuan. PAS sekarang sudah goyang. Ada yang tulis tadi. Oh, insya-Allah pembangkang tidak akan tumbang. Tak, tuan-tuan, pembangkang nak tumbang macam mana? Berdiri pun tidak. Pembangkang nak tumbang macam mana? Berdiri pun tidak. Yang tumbang kerajaan. Pembangkang tak tumbang. Sebab pembangkang. Dia tak pernah berdiri pun. Tak. Aduh, aku taklah bodoh tu percuma. Tapi janganlah. Apa orang kata? Janganlah ambil semua. Okay, ada yang baru-baru ini mengatakan, Is, yang lompat seorang lagi tu ketereh ke Is? Siapa berani jumpa saya? Saya General Askar. Ahli Parlimen Ketereh, Khalir Muhammad Noor menegaskan kesetiaannya kepada Bersatu adalah kekal sampai bila-bila. Sekaligus menafikan dakwaan dia bakal mengikut jejak langkah 4 rakannya yang menyokong PMX. Malah dia juga menafikan ada mana-mana proker politik yang menemuinya dan membincangkan cadangan mengalih sokongan. Hal itu kerana dia pesara pegawai tentera kanan. Tidak ada pertemuan dengan broker politik. Lagipun, siapa berani jumpa saya? Saya General Askar. Macam inilah ketereh. Do not, apa orang kata, tak payah action sangat lah. Tak ada siapa pun nak. Kita pun tak jumpa kamu. Kita tak jumpa orang lain pun. Kita tak pernah jumpa yang lain tu pun. Kan saya dah cerita tadi. Kita tak pernah jumpa lain. Kamu yang pergi jumpa kami. Sekarang ni naratif yang dimainkan oleh PN seolah-olah ni dia orang datang dengan broker. Tak ada. Broker tu tak ada. Kamu dulu buat broker dia lah. Tapi kami tak ada broker tu. Dah kami majoriti besar, tuan-tuan, 140 lebih. Nak hantar broker buat apa? Kan? Tertarik saya dengan satu kenyataan hari ini, tuan-tuan. Bersatu akan buat laporan polis SPRM. Okay. Berita ini 10 November hari inilah. Bersatu mendakwa sudah mengumpul bukti berhubung tawaran tertentu kepada ahli parlimen parti itu dan akan mengumpulkan laporan
kepada polis dan SPRM dalam masa terdekat. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa ada parlimen itu ditawarkan faedah berbentuk keuangan atau peruntukan. Ini melanggar peruntukan seperti Akta SPRM dan kita buat laporan polis dalam tempoh sehari dua. Maklumat akan dikumpulkan. Contohnya dalam kes Ahli Parlimen Gua Musang atau Ahli Parlimen Kuala Kangsar. Dalam Ahli Parlimen Kuala Kangsar dia beritahu ketika Mesyuarat Bersatu Kelantan dapat tawaran tetapi menolak semuanya. 3 hari selepas itu diumum keluar keputusan sokong sana. Justru kita syak ada perkara sedang berlaku yang melanggar peraturan undang-undang katanya. Hadir sama ialah Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan 2 naib presiden Datuk Razak Jidin dan Datuk Seri Ronald Kiandi, Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin dan Wan Faizal, Wan Kamal. Muhyiddin juga berfungsi berkata akan membuat laporan terhadap SPRM berhubung perkara yang sama. Okey. Dalam masa yang sama, berita yang lain, ugut dan sogok Muhyiddin patut cermin diri, kata Puan. Seorang pemimpin UMNO meminta pengurusi PN Muhyiddin Yassin cermin diri sebelum membuat dakwaan 4 Parlimen Ahli Bersatu menyokong PM diugut atau disogok. Ahli Parlimen Muhammad Puan berkata membangkitkan pertanyaan kepada bekas Perdana Menteri itu siapa sebenarnya yang menggunakan kaedah ugut dan sogok. Muhyiddin patut cermin diri sendiri. Siapa yang guna kaedah ugut dan sogok ni? Semua ahli Parlimen UMNO yang keluar parti tahun 2018 dan masuk Bersatu 2019 jadi menteri. Semua dapat jawatan. Tok Pa, Dr. Latif, Ikmal Hisham, Mas Erianti, Hamzah Zainuddin, Nur Azmi Ghazali dan Shahbuddin Yahya. Pemimpin UMNO seperti Najib Razak, Kunan, Ahmad Zahid, Syahril Samad dan Aziz pula diugut dengan puluhan tuduhan. Mereka tidak lari. Tanya Tok Pa dan Hamzah, kenapa mereka lari? Takut didakwa. Peruntukan punya hal pun boleh lari. Ini semua kerana mereka tidak ada jati diri, katanya. Malam tadi Muhyiddin dilaporkan berkata Bersatu akan membuat laporan polis dan SPRM dalam masa terdekat. Baik. Tuan-tuan ingat tak? Okey, yang pada tahun 2018 masa itu kita antara yang tak bersetuju lah menerima UMNO yang lompat ni di dalam Bersatu. Antaranya Hamzah Zainuddin, Tok Pa dan sebagainya melompat masuk Bersatu. Itu satu hal. Tetapi perkara yang sama berlaku beberapa tahun kemudian, iaitu pada tahun 2020. Tuan-tuan ingat tak? Mesti ingatnya. Berapa ramai ahli yang melompat? Berapa ramai ahli yang dikekalkan dan diberi tawaran supaya mereka kekal di atas jawatan-jawatan tertentu? Soalan kita, adakah itu sogokan? Dan kita tahu juga ahli parlimen yang diberi ugutan sehingga dia terpaksa keluar daripada parti PKR pada waktu itu dan menyertai dan menyatakan sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Kita ingat peristiwa tersebut. Dan yang menariknya tuan-tuan, yang menariknya saya nak bawa, apa yang Muhyiddin kata pada hari ini? Apa yang Muhyiddin kata pada hari ini berkenaan dengan perkara ini? Okey. Sekejap. Okey, yang ni. Okey, saya kata tadi sogokan kan. Saya akan terangkan macam mana mereka menggunakan kaedah untuk nak memastikan kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan perpaduan ini jatuh. Apa konspirasi teori mereka? Bersatu, Akta Anti-Lompat Parti ada kelemahan, perlu dikaji semula. Bersatu mendesak Akta Anti-Lompat Parti dikaji semula susulan tindakan 4 ahli parlimennya yang menyuarakan sokongan kepada Perdana Menteri. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin kajian itu perlu dibuat kerana akta tersebut ada beberapa kelemahan. Antaranya kedudukan Speaker Dewan Johari yang merupakan ahli parti politik. Apa yang kita bincang tadi, keputusan ini adalah Akta Anti-Lompat Parti perlu dikaji semula kerana terdapat beberapa kelemahan. Sebagai contoh, dalam kes 4 ahli Parlimen Sabah keluar Bersatu yang belum diputuskan mahkamah dan kes ini masih lagi menunggu keputusan mahkamah. Tetapi Speaker telah memutuskan mereka tidak melanggar undang-undang. Speaker bukan seorang boleh dianggap proporsional kerana dia datang dari parti yang tidak sehaluan dengan kita. Saya boleh katakan keputusan Speaker kadang-kadang ada kompromi kerana dia ada orang yang berkepentingan. Baik, saya ulas. Pertama sekali, undang-undang itu dibuat pada zaman Perikatan Nasional menjadi kerajaan. Dan diorang tahu dan diorang sengaja mencipta undang-undang sedemikian. Buktinya saya nak katakan, sewaktu pembentukan kerajaan, Bersatu mengatakan mereka telah mendapat 10 sokongan daripada ahli UMNO.
Dan mereka mengatakan 10 ini tidak akan gugur selagi mana mereka kekal di dalam UMNO. Tapi kemudian tak lama lepas tu, malamnya keluar kenyataan daripada Presiden mengatakan tidak ada yang menyokong. Okay? Now, kenapa mereka buat undang-undang sebegini? Sebab mereka, ini saya kata, kebijaksanaan bersatu. Sepanjang mereka memerintah, daripada zaman 2008, sebelum itu lagi, sewaktu dia dah keluar daripada UMNO, dia membentuk Bersatu bersama dengan Pakatan Harapan, bertanding menggunakan tiket ataupun bendera Parti Keadilan, menang. Mereka telah merancang bahawa mereka akan menjadi Perdana Menteri. Dan perancangan mereka menjadi Perdana Menteri itu dilakukan dengan kadar yang perlu dilakukan segera. Kenapa? Sebab mereka faham, Tun Mahathir faham, Muhyiddin Yassin faham, tidak boleh diberikan negara ini kepada Anwar Ibrahim, kerana kalau Anwar Ibrahim memegang negara ini, kita akan menghadapi kesukaran untuk nak sakau. Pendek kata macam tu. So pada tahun 2020, mereka telah menggunakan rundingan dan geng yang mereka boleh geng pada masa itu. Azmin Ali lah yang kita lawan sejak sekian lama kita lawan. So bila mereka dah melompat, dia dah lompat, geng-geng Azmin Ali dah lompat, dah bentuk kerajaan dan sebagainya, jatuh kerajaan pada tahun 2020, tercapailah impian mereka menjadi Perdana Menteri. Now, pada waktu itu, mereka menjangkakan, memandangkan mereka Perdana Menteri, basically, they can do anything. Mereka boleh buat apa sahaja. Dan mereka boleh berkuasa dengan dana dan sebagainya. Tetapi mereka lupa satu perkara. Kita merancang, Allah merancang. Allah sebaik-baik perancang. Apa yang berlaku tuan-tuan? COVID. Dia orang tak sangka COVID tu. Kita semua tak sangka COVID. Tetapi dalam pada mereka ambil alih pada bulan 3, bulan 4 negara tutup. Instead of dia orang nak boleh sakau dan sebagainya dengan sewenang-wenangnya, mereka terpaksa menghadapi nak kena tolong rakyat dan sebagainya, bantuan dan sebagainya, and they were not ready. Dia orang tak bersedia dengan keadaan tersebut. Fine. Akhirnya dalam tempoh mereka nak tu, mereka kena fikir, kita kena buat sesuatu juga. Bayangkan pada tahun 2020 dan 2021, 2 tahun itu sahaja, sewaktu Bersatu memerintah, hampir 300 juta masuk ke dalam akaun Bersatu. 300 juta masuk dalam akaun Bersatu, dan dalam tempoh COVID mereka berbelanja puluhan juta ringgit untuk iklan sahaja. Malah Datuk Seri mendedahkan bahawa dalam zaman Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin telah membelanjakan 500 juta untuk iklan sahaja. Tujuan apa tuan-tuan? Mereka faham dengan tujuan iklan, dengan tujuan publicity, mereka boleh menang pilihan raya ke-15. And that's why they were so confident dia boleh menang 115 ke 120 kerusi. Dia bukan menang, dia menang tolak 20, so dia thought they can win 100. GPS masuk 120. Itu yang dia orang agak. Even kalau dia menang 95 pun, GPS datang, dia boleh dapat 115 kerusi. Itu sangkaan mereka dengan dana, publicity, benda-benda macam tu. Tak disangka parti yang dia lawan, Pakatan Harapan yang tak berduit dan jadi pembangkang itu, boleh menang lebih banyak daripada mereka. 80 lebih kerusi tuan-tuan, berbanding mereka 70 lebih kerusi. Itu saya kata, kita merancang, Tuhan merancang. Allah adalah sebaik-baik perancang. Bila dah 80 kursi, dia ingatkan boleh bentuk kerajaan macam sebelum ini. Bagi SD, bagi kat Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Agong terima. Yang di-Pertuan Agong, the first time 2020 tu, bagi dia tak bersedia. Tak pernah dalam sejarah. So sekarang ni dia nak buat dalam sejarah ni, so dia dah fikir. Bagi dia dah ada masa berfikir. AG pun ada masa berfikir. Pegawai-pegawai bagi dia pun ada masa fikir. No, we not gonna do that. Dan saya ada buat live, saya kata perlu ada minority government. Dan minority government ini yang ada majority dulu kena pergi. Majority among minority. Dan apa yang saya cakap itu diterima tuan-tuan. Mungkin Yang di-Pertuan Agong tak tengok lah live saya, tapi itu logik sebenarnya, bukanlah saya punya idea. Itu mana-mana negara lain pun pernah buat. Dia ada parti-parti yang minority, majority di kalangan minority, maka dia akan menentukan dan akan menjadi Perdana Menteri. And that was happen. Yang di-Pertuan Agong panggil Datuk Seri Anwar Ibrahim, kamu nak jadi kerajaan, bentuk kerajaan perpaduan. Datuk Seri Anwar Ibrahim setuju. Yang kedua paling tinggi adalah Perikatan Nasional.
Dipanggil Perikatan Nasional, kamu nak jadi kerajaan. Perikatan Nasional kata, tak nak. Tak bersetuju. Okey, tak apa. Panggil UMNO, Barisan Nasional, kamu bersetuju? Setuju. Panggil GPS, setuju? Setuju. Satu-satu dipanggil, akhirnya bentuk kerajaan. Itu kita panggil kerajaan YDPA. Kerana kerajaan itu dibentuk perekat. Pengikatnya adalah kata-kata yang di-Pertuan Agong. SD boleh guna KAIS pada waktu itu. SD tak diterima oleh di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong bertanya kepada kepada parti menerusi N Block dahulu. So, dia ingat bila dia buat undang-undang, dia ingat guna 10 undang-undang tu, kalau tak lompat parti, selagi mana tak lompat, sekadar menyatakan sokongan, maka dengan itu boleh bentuk kerajaan. Dan kalau dipecat, tak jatuh. Ini undang-undang yang dibuat oleh Perikatan Nasional sendiri. Kalau dipecat oleh parti, tidak dikira sebagai lompat parti. Ini PN yang buat, tuan-tuan. Dan sekarang mereka mempersoalkan, kenapa itu tidak dikira lompat parti? Dah dia yang buat macam tu. Sebab itu taktik dia. Dia orang melihat daripada tahun 2020 dalam keadaan tak banyak. Say dia orang dapat, katakanlah dia orang kira-kira paling teruk pun dia orang dapat majoriti juga. Katalah campur GPS dia dapatlah 113. Sekurang-kurangnya dia boleh tarik UMNO, dia boleh tarik PH, sokong dia orang tanpa dia orang keluar parti, dan bila dia orang dipecat, bagus lagi, dia orang akan jadi parti bebas menyokong dia. Itu dalam mentaliti dia orang masa dia buat undang-undang itu. So tak disangka undang-undang itu makan diri. Instead of berlaku kepada mereka, kepada kita, kepada kerajaan gabungan, kerajaan perpaduan ni, dia berlaku kepada mereka. Dia berlaku kepada mereka. Dan sekarang ini dia nak minta pula supaya undang-undang tu dikaji balik. Sebab itu saya setuju dengan KJ dalam bab ni lah, saya setuju. KJ kata apa? Bersatu haunted by own goal in anti-hopping law, says KJ. The former minister says Bersatu rejected a clause in the draft law which have declared a seat vacant if an MP goes against their party stance. An anti-hopping law clause rejected by Bersatu. Ada satu klausa anti-hopping ditolak oleh Bersatu apabila undang-undang, when the law was drafted, apabila ia telah di draft, telah kembali menghantui parti itu yang sekarang ini menyokong kerajaan Anwar Ibrahim. He said the draft anti-hopping law bill presented to the cabinet by then Wan Junaidi mengandungi provision to declare a seat vacant if an MP went against the party stance or failed to comply with the party whip in the Dewan Rakyat. The irony is that the minister who had opposed the original draft are now the victims of the lack of this provision, said Khairi in the latest episode of Keluar Sekejap. Menarik Sebenarnya dalam draft bill, saya dah baca draft bill tu sebenarnya, ada satu klausa mengatakan sekiranya ahli parlimen satu-satu parti menyatakan sokongan dan bercanggah dengan parti itu pun dikira sebagai lompat parti. Bukan setakat dia keluar daripada parti, tetapi kalau dia menyatakan sokongan, saya sokong parti sebelah, ataupun saya tak setuju dengan parti saya, sokong parti sebelah, pada waktu itu pun dikira sebagai lompat parti. Tetapi draft bill itu dibuang. Yang klausa itu dibuang. Tak dimasukkan di dalam anti-hopping law. Dan draft itulah yang berlaku sekarang ini. Makan tuan, tuan-tuan. Tu saya kata senjata makan tuan tempoh hari. Senjata sudah makan tuan. Sebab itu saya kata sekarang ini apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Dan ini disebut oleh Wan Junaidi sendiri dalam kenyataan beliau. Slow. Isra Awani. Saya bacakan. Ahli Parlimen bebas buat keputusan tanpa keokongan parti. 24 hari bulan November 2022.
Tidak salah daripada segi perlembagaan untuk seseorang ahli parlimen menyatakan sokongan kepada parlimen dan parti lain menurut Wan Junaidi. Katanya seseorang wakil rakyat bebas untuk membuat keputusan sendiri tanpa dikongkong oleh partinya. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan, berlaku pertembungan sekarang ini di dalam Bersatu. Peja gaduh dengan Cikgu Bat. Peja gaduh dengan Cikgu Bat. Azmin bergaduh dengan pimpinan. Tuan-tuan, perasan tak nama yang saya sebut tadi sewaktu press conference, nama Azmin tak ada. Tuan-tuan perasan nama Azmin tak ada? Sebelum saya cerita, saya nak bagi tahu bahawa sekarang ini Bersatu sudah mula apa orang kata, tak puas hati dengan Azmin dan rasa curiga dengan Azmin dan Cikgu Bat. Dia ada satu gerakan dibuat di Negeri Sembilan hari tu bila Peja dilantik menjadi ketua ketua yang what do you call that, mengetuai pilihan raya di Negeri Sembilan, menyebabkan si Cikgu Bat terasa hati lah. Cikgu Bat terasa hati. Disebabkan oleh itu, ada video WhatsApp mengatakan ini adalah tindakan tak betul dan sebagainya, Peja duda-duda. Ini adalah menyebabkan ada beberapa Caitro PN sendiri mula tarik handbrake. Akhirnya Muhyiddin Yassin keluar kenyataan. Ada gerakan lemahkan Bersatu. Aduh, sedih lah iklan ni. Ada gerakan lemahkan Bersatu. Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa terdapat gerakan terancang daripada parti lawan untuk melemahkan Bersatu dan Perikatan Nasional dengan menggunakan sogokan dan ugutan terhadap ahli parlimen. Bagaimanapun, Presiden Bersatu menegaskan partinya tidak akan tunduk terhadap pakatan jahat itu. Saya nak cerita. Sebenarnya Muhyiddin tahu, Bersatu tahu dan Bersatu faham. Kerja ataupun underground work untuk melemahkan Bersatu itu bukan datang daripada orang luar. Sebenarnya perkara itu datang daripada orang dalam parti Perikatan Nasional, terutama Bersatu itu sendiri. Dan mereka saling tunding-menunding jari. Apa yang berlaku? Cikgu Bat dok tuduh Peja. Peja dok tuduh Cikgu Bat. Kemudian dok tuduh Azmin. Azmin dok tuduh orang ni. Saya baca kenyataan. Peja bermain kayu tiga dengan Anwar, dakwa Cikgu Bat. Bersatu Negeri Sembilan bergolak kembali. Ahli Jawatankuasa Penerangan Bersatu Badrul Irsyad menuduh pengurusi Bersatu Negeri Datuk Seri Ahmad Azumu bermain kayu tiga dengan bersekongkol dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ahmad Faizal juga timbalan Bersatu di peringkat pusat. Cabar Peja nyatakan kesertaan kepada PN dan tidak akan sekongkol dengan Anwar Ibrahim dalam apa bentuk. Jika tidak mampu, elok pindah terang-terangan, berhenti jadi duri dalam daging. Parti juga kena serius, timbalan Presiden hilang, mesyuarat pun hilang, katanya. Kata Badrul yang lebih dikenali sebagai Cikgu Bat. Ini bukan kali pertama Cikgu Bat membuat tuduhan serius terhadap Ahmad Faizal yang lebih mesra dikenali sebagai Peja. Dalam masa yang sama, Peja jawab. Peja apa? Jangan layan Cikgu Bat. Peja. Timbalan Presiden Peribumi, Datuk Seri Ahmad Zuma meminta orang ramai supaya tidak mengendahkan sebarang kenyataan dan provokasi dibuat oleh aktivis politik Cikgu Bat atau ialah oleh Cikgu Bat. Kan, yang dibuat oleh Cikgu Bat. Tuan-tuan, dia macam ni persengketaan di dalam Bersatu ni bukan lagi satu rahsia yang boleh dan ditutup dah. Seorang tunding jari pada seorang, seorang tunding jari pada seorang. Dan saya sebut tadi, di dalam mesyuarat dan dalam kenyataan akhbar, Azmin tak ada. Nanti Azmin mungkin akan buat kenyataan lah. Cuma saya kata, saya tahu Azmin kat mana. Dan di dalam parti Bersatu dah mula bertiup kencang. Sebenarnya, antara orang yang menjadi orang tengah di antara Pakatan Harapan dan juga geng-geng Perikatan Nasional ini tidak lain tidak bukan adalah Azmin dan juga Cikgu Bat. Ini dikatakan di dalam secara dalaman, bukan saya yang tuduh. Azmin dikatakan masih lagi mempunyai hubungan yang baik dengan beberapa orang pimpinan di dalam Parti Keadilan. Kan saya kata bahawa yang datang berjumpa dengan
dan juga di dalam UMNO. Parti Keadilan dan juga di dalam UMNO. Yang datang berjumpa dengan wakil apa orang kata Bersatu dan juga wakil PAS yang nak melompat atau menyatakan sokongan kepada PMX ini bukan datang daripada arahan Perdana Menteri, tak ada. Sebenarnya memang ada inisiatif ini daripada dulu. Saya dah cakap dah itu. Inisiatif perjumpaan itu ada. Camp A, Camp B, di dalam PAS, di dalam Bersatu, pecah 3 dan sebagainya, ada. So pertemuan itu sedang dirancang. Dan tuan-tuan kena ingat yang merancang kejatuhan PH pada tahun 2019 masuk 2020 adalah Azmin Ali yang bertemu dengan siapa? Dengan UMNO. Di mana? Di rumah dia di Putrajaya. Tuan-tuan ingat tak? Pada masa itu saya terbaca, saya ingat lagi. Wartawan menunggu di luar rumah Azmin Ali apabila mendapati ada lebih kurang 5 orang ahli UMNO, ahli Parlimen UMNO pergi ke rumah Azmin. Pada waktu itu. Dalam masa yang sama sekarang, kenapa? Sebab dia nak membentuk kerajaan. Jadikan dia sebagai Perdana Menteri. Asal ideanya dia kena jadi timbalan dan kemudian jadi Perdana Menteri. Bukan Anwar Ibrahim. Sehingga kan geng-geng kartel datang jumpa saya. Is, dia kata, kau kena faham Azmin akan jadi Perdana Menteri. Bukan bos kau Anwar Ibrahim, dia kata. Saya kata, pi mampus dengan korang. Aku tak akan ikut Azmin Ali. What happened now? Exactly the same. Almost the same. Dia kata daripada kita jadi pembangkang, kita kena jadi kerajaan. Kita hidup susah. Azmin Ali tak nak hidup susah. So dia buat geng-geng dia, rundingan itu berlaku. So hari ni dah buka cerita. Yang buka cerita bukan saya, tuan-tuan. Saya ni bagi hint je 2-3 kali. So sekarang ni cerita tu dah terbongkar. Perbincangan itu ada. Cuma of course kalau tanya dia takkan mengaku. Bodoh lah kalau dia mengaku. Tetapi orang di dalam Bersatu dah tahu. Tak percaya. Kalau tuan-tuan ada geng di kalangan Bersatu, tuan-tuan pergi tanya. Jangan tanya macam-macam. Tanya pimpinan. Apa kedudukan Azmin Ali? Siapa dia? Adakah orang pimpinan Bersatu masih lagi percaya pada Azmin Ali and the gang? Habis tu kalau tak percaya, kenapa hantar bertanding di Selangor? Diorang tak ada choice. Diorang tak ada pilihan. Kalau saya kata, kalau okey, tuan-tuan ingat tak? Pada PRN yang lepas, Azmin Ali kata dia tak nak bertanding. Kan? Azmin Ali kata dia tak nak bertanding dalam PRN. Tapi dipaksa juga bertanding, akhirnya dia akur. Dan dia bertanding. Memang betul pun. Pada masa itu, dia tak nak bertanding. Bukan sebab apa. Ini saya cerita. Bukan sebab apa. Sebab yang utamanya sebenarnya, dia duk pancing, tak bertanding, supaya dia kata, aku dah kembali setia dan bertaubat. Aku mohon maaf, aku nak kembali. Dan since aku nak kembali ni, maka bantulah aku kembali. Maka bawalah aku kembali ke dalam kapal ini dan bawalah aku naik bersama dengan kerajaan. Bagilah aku jawatan senator, timbalan menteri pun tak apa. Dia tak cakap lah spesifik macam tu, tetapi arahnya ke arah situ lah. Tetapi kemudian dia diconvincekan bahawa dana kita banyak, kita boleh menang. So dia U-turn, dia masuk bertanding dan dia kalah. Dia menang lah tapi tak berjaya menguasai Selangor. Pada masa itu dana banyak sebagainya, dia ingat dia boleh menang lagi sekali. Sekali lagi dia tertipu, tuan-tuan. Dana itu tak sebanyak sebagaimana. Banyak juga dengan Azmin Ali. Kalau tuan-tuan perasan, tanya dengan Juwairiyah sendirilah. Bagaimana belanja dia di kawasan Hulu Kelang tu. Oh, besar, tuan-tuan. Tapi itu pun dia je lah menang. Menang tipis pula tu. Yang the rest still kalah. Walaupun ada juga yang menang. But point is, sekarang ini dia balik. Dia macam ni. Orang yang tak pernah nak setia ni. Dan orang dia punya kepentingan hanyalah dunia, pangkat, wang, darjat dan kedudukan ni. Dia senang nak baca, tuan-tuan. Very easy to read. Dia kat mana ada gula, kat situlah ada dia. Kat mana ada gula, kat situlah dia akan pergi. Dia akan tertarik kepada perkara tersebut. Dia akan menafikan perkara ini. Dan saya terbaca, saya terbaca perkara ini disebabkan saya katalah saya terbaca kan. Boleh tak saya buktikan? Macam juga benda lain, saya tak, macam selalu saya kata akan ada 5 orang yang melompat. Saya tak boleh nak buktikan sehingga perkara itu berlaku. Sama juga perkara ini, saya tak boleh buktikan sehingga perkara itu berlaku. So 11,000
12,000 yang menonton kita ni. Terima kasih. So, ada yang tanya saya, kerajaan ni boleh bertahan guys? InsyaAllah. Kerajaan boleh bertahan? InsyaAllah. Tidak ada yang mustahil. Kita yang kena berusaha sebenarnya. Kita berusaha apa? Pertahankan kerajaan ini. Pertahankan, inilah dia pemerintah dan pentadbiran yang akan menyelamatkan negara kita. InsyaAllah. Alhamdulillah geng. Kita boleh tengoklah. Kan? Kita mengharapkan Muhyiddin Yassin cepat-cepat bawa bukti, bawa bahan bukti yang mengatakan 5 orang ahli-ahli parlimen ni dah dapat tawaran. Apakah jenis tawaran tu? Ataupun ugutan. Apakah jenis ugutan itu terhadap ahli-ahli parlimen yang 5 orang yang dah memberi sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Yang paling tak masuk akal nak abang pergi apa? Hampa kata ahli parlimen Kuala Kangsar menerima ugutan. So, apabila contohlah macam orang ugut kita, kita pun okey aku ikut hang. Okey, seperti itulah yang berlaku dekat ahli parlimen Kuala Kangsar. Apabila dia dah terima ugutan daripada pihak kerajaan, jadi dia pun tiba-tiba dia keluarkan kenyataan kata dia menyokong Anwar Ibrahim. Tapi yang paling tak masuk akal, kenapa dia digantung? Kenapa dia digantung 6 tahun? Sehinggalah selepas pilihan raya yang ke-16 akan datang. Kenapa dia digantung? Masuk akal tak masuk akal? Jadi kita boleh tengok gantungan demi gantungan yang akan berlaku. Ahli Parlimen Labuan dah dipecat. Ahli jawatan kuasa dekat Parlimen Labuan dia dah dipecat dan digantikan oleh orang lain. Dan Allahu Akbar. Hampa tahu tak, kalau dekat TikTok dengan YouTube ni, pelbagailah spekulasi yang dikeluarkan oleh puak-puak mereka. Spekulasi fitnah-fitnah jahat yang dikeluarkan terhadap pihak kerajaan. Depa fitnah macam-macam, depa kata macam-macam. Dan hampa pilah baca kenyataan yang dikeluarkan oleh 5 orang ahli parlimen tu. Pi baca dulu apa depa kata. Depa kata demi peruntukan, demi nak dapatkan peruntukan dengan memikirkan masalah-masalah rakyat di tempat depa. Depa dah cakap dah, kelima-lima orang mengeluarkan kenyataan rasmi, ada logo kerajaan di atas memberi sokongan terhadap Anwar Ibrahim demi nak memikirkan di parlimen depa untuk rakyat-rakyat depa yang mengundi depa. Dan rakyat yang tak mengundi ke tapi duduk di parlimen depa. Jadi itulah, sebab itulah depa sanggup korbankan, depa kata prinsip lah kan, prinsip. Sebab depa boleh nampak dah parti depa ni memang dah mengarut dan disebabkan depa kecewa. Dulu depa mengharapkan parti Bersatu dapat jadi kerajaan, depa mengharapkan Muhyiddin Yassin dapat duduk di dalam kerajaan, tapi tiba-tiba Muhyiddin Yassin menolak tawaran yang di-Pertuan Agong dan juga tawaran kerajaan hari ini untuk nak bersama-sama tubuh kerajaan. So, mereka terpaksa jadi pembangkang. Bila jadi pembangkang, of course, memang tak ada peruntukan. Memang tak akan dapat peruntukan. Tapi, kenalah ada rundingan, perlulah ada perjanjian, barulah boleh dapat peruntukan. Tapi, mereka tak mau. Hamzah Zainuddin, dia dah menyeksa ahli-ahli parlimen daripada pihak pembangkang yang baru-baru jadi ahli parlimen ni. Yang mana yang dah puluhan tahun jadi ahli-ahli parlimen pembangkang. Ya, macam tak kira lah yang bekas menteri yang ada di dalam yang Perikatan Nasional ni, ada yang bekas menteri, bekas Perdana Menteri dan ahli parlimen dah puluhan tahun. Mereka akan ada duit, mereka akan ada saving. Dan tahun lepas pun, untuk tahun 2020, 2021, 2022, mereka jadi kerajaan, geng. Of course, mereka ada duit yang banyak. Peruntukan sampai berjuta-juta ringgit. Bekas menteri, dia ada peruntukan duit yang sangat-sangat banyak. So, mereka ada duit. Jadi, mereka ada saving. Mereka ada simpanan. Berbeza dengan ahli-ahli parlimen yang baru ni. Tak ada saving, tak ada simpanan. So, terpaksalah ahli-ahli parlimen yang baru menjadi ahli parlimen ni, demi memikirkan rakyat di parlimen dia terpaksa bagi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Jadi itulah, bibit perpecahan di dalam Perikatan Nasional sedang berlaku. Kita boleh tengok PAS pun sudah beralih arah kepada Tun Dr. Mahathir. Dan bibit-bibit perpecahan di dalam Parti Bersatu. Hampa boleh tengok event-event, majlis-majlis yang dibuat oleh Hadi Awang. Majoriti bersama dengan Tun Dr. Mahathir. Sudah pasti dan mesti ada Mahathir. Jarang sangat kalau tak ada Mahathir. Hampa nampak tak? Dan hampa boleh tengok antara pertemuan antara Muhyiddin dan juga Hadi pun dah kurang.
Adalah tu penyakit hati, penyakit-penyakit ni. Dan yang terbaru pula aku dengar, rupa-rupanya ahli-ahli parlimen bersatu, ahli-ahli parlimen beberapa puluh orang ni, mereka terpaksa, mereka ni diwajibkan memotong gaji RM4,000. Gaji-gaji ahli-ahli parlimen bersatu ni terpaksa potong RM4,000 untuk bagi kepada parti. RM4,000 tu mereka nak kena transfer masuk ke dalam akaun parti. Dan RM4,000 tu lah yang akan buat untuk parti mereka. Jadi hampa boleh kata RM4,000 kan. Patutnya RM4,000 tu macam-macam boleh buat. Tapi ni RM4,000 untuk parti bersatu. Aku baru dapat info tadi je dekat dalam grup. Kan? Hampa boleh tengok. Of course lah ahli-ahli parlimen hak yang baru ni dengan dia tak ada peruntukan, dia nak bantu rakyat lagi, dia nak bagi itu sikit, jumpa orang ni pun dia nak kena bagi. Salah satu punca daripada itu. Dan satu lagi parti bersatu pun akaun mereka kena beku dan beberapa cawangan parti bersatu pun akaun mereka kena beku. Dan kita harapkan perpecahan terus berlaku dengan Cikgu Bat mendesak peja-peja pun mendesak kerajaan desak presiden pun attack Hamzah itu meletup, tak lama lagi meletup. Jadi inilah sedikit perkongsian aku. Terima kasih banyak. Kita dah dengar penjelasan Iswadi Moni tadi. Memang aku rasa puas hati. Teruskan dengan cara perpecahan hampa, penyakit hati, penyakit jiwa. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak, ampak, antuk. Assalamualaikum.